الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, wahai Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan rombaklah, rongkaikanlah segala simpulan pada lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka dapat memahami kata-kataku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau lah wahai Allah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kurniaan daripada Allah memilih kita untuk hadir ke masjid pada malam ini. Dan kita berdoa kepada Allah taala supaya Allah taala mencatat kita daripada kalangan hamba-hambanya yang hatinya tergantung dengan masjid, terikat dengan masjid, kerinduan dengan masjid hingga ke akhir hayat kita. Kerana inilah di antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan sebagai seorang hamba yang akan dapat pertolongan Allah di hari kiamat nanti, di hari yang tidak ada sebarang bayang-bayang, tidak ada sesiapa pun yang boleh memberi pertolongan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku berkata, bagaimana saya membacakan Al-Quran untukmu padahal ia diturunkan kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku sangat ingin mendengarnya dari orang lain, maka saya membacakan kepada baginda surah An-Nisa hingga ketika sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yang bermaksud, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan saksi, yakni Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Baginda bersabda, berhentilah. Maka tiba-tiba aku lihat kedua kelopak mata baginda
tergenang air mata, berlinangan air mata. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis ini beri pengajaran yang banyak kepada kita, pengajaran yang besar kepada kita. Antara lain Nabi SAW pada satu hari meminta Ibni Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud, membacakan ayat Al-Quran kepada baginda. Ibni Mas'ud rasa hairan kerana beliau dijemput ataupun diminta oleh Rasulullah untuk baca Quran pada Rasulullah. Lalu Ibni Mas'ud, ini Abdullah Ibni Mas'ud tanya, ya Rasulullah, tidakkah Al-Quran itu turun kepada baginda? Tuanlah yang lebih berhak baca Quran kepada kami. Lalu Nabi SAW menyatakan, bacalah, aku ingin mendengarnya daripada orang lain. Lalu Ibni Mas'ud membacakan ayat suci Al-Quran Karim daripada surah An-Nisa. Baca-baca lagi, siapa dekat ayat, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Siapa dekat ayat tu, Nabi kata cukuplah, berhentilah. Amsik maknanya cukup. Setakat itulah berhenti. Lalu setelah Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud ini berhenti daripada membaca Al-Quran, lalu Ibni Mas'ud sempat melihat pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergenang air mata, menangis. Jadi tuan-tuan, kerana ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa di hari kiamat nanti semua akan dibawa Rasul menjadi saksi kepada umat masing-masing. Nabi Nuh jadi saksi kepada umat dia. Nabi Ibrahim jadi saksi kepada umat dia. Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi dahulu akan menjadi saksi kepada umat masing-masing. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada seluruh umat manusia di akhir zaman ini. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ataupun Rasul diutuskan kepada seluruh manusia, tak kira duduk di Arab ke, di Jepun ke, negeri orang putih tu ke, Red Indian ke, Melayu ke, Jawa ke, semuanya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan jadi saksi. Mendengarkan ayat ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis kerana betapa dahsyatnya di hari kiamat nanti, yang mana Nabi dipanggil menjadi saksi kepada umat. Maka Nabi bimbang, takut tak nak bantu umat dia. Bimbang, takut tak boleh tolong. Memang dalam jiwa Rasulullah nak tolong, tetapi takut-takutnya orang tak mesti diberi, tak mesti dapat pertolongan, tak mesti ditolong. Nabi suruh kita sembahyang, Nabi suruh kita baca Quran, Nabi suruh kita banyaklah perkara Nabi suruh. Semua tu adalah membawa kita kepada keredaan Allah dan bawa kepada syurga. Tetapi bila orang tinggal Allah Ta'ala suruh, buat Allah Ta'ala lagi, seolah-olahnya dia tak sedih diberi pertolongan. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, aku dengan kamu semua ni bagaikan belalang dan kelekatu. Kamu tengok api, kalau belalai, katu, gamur, apa tengok api, nak terbang dalam api semacam. Akulah duk tebah, jangan mari pergi, ni bahaya ni, pergi kok nu, jangan. Akulah duk sekat, jangan mari api tu, jangan pergi kok tu api. Kalau ibarat agak sekat kaki tangan, habis-habis kederak, habis-habis ring. Jangan masuk api, jangan masuk api.
Lalu manusia tegak nak terjah dari api semacam. Nak terjah lepak dari api semacam. Ibarat katu tengok api nyala lulu. Nah, dia gamuk ke situ sedap lagi cerah pun tak. Dia tak tahu situ hangus dia. Nah, tengok lapu nyala bergeru giurung lapu. Dia tahu lapu tu orang kata pasal perangkat elektrik itu nyala dia tu. Tapi dia pergi semacam. Dia pergi urung lapu, dia tahu orang taruh jeluk bawah tu ada air. Jatuh dalam air tu, lemah mati situ. Tapi nampak comel kat bongga semacam. Gitulah manusia Nabi kata. Ikut nafsu semacam. Berasa hak tu comel, hak ni comel, hak tu berkenal, hak ni berkenal. Ambak ke dunia semacam. Tidak pedulikan larangan-larangan. Nasihat-nasihat agama tidak dipedulikan. Maka begitulah manusia ni kejar ke dunia ni dengan tamak halaba kepada dunia sehingga tidak mendirikan solat. Tak pernah jejak kaki ke masjid pun ada. Jadi begitulah, lebih-lebih lagi tuan-tuan orang kafir. Orang kafir ingkar ni, Nabi SAW terus sangat ingin supaya mereka beriman, tetapi mereka tak mahu beriman. Berapa kali mereka itu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, jalan-jalan hidayah, tapi mereka tolak hidayah, mereka tak mahu. Pendek kata kat setiap orang kafir itu sudah ada jalan-jalan hidayah, sudah terdetik di hati dia, dah terfikir pada fikiran dia apa yang dia sembah itu tak betul. Hak mereka sembah patung, mereka rasa pun tak betul patung ni. Dalam hati dia kata aku tak percaya ni. Tapi tak ada arah, tengok nenek moyang buat, tirulah. Dalam hati kecil mereka kata ni bukan Tuhan. Dalam hati kecil mereka. Usah kata hak kafir ni biasa. Hak bapak kafir sekali pun dia Fir'aun. Fir'aun sendiri walaupun dia mengaku dia Tuhan, tapi satu pihak dia mengakui dia tidak Tuhan. Bagaimana pernah kita sebut pada pengajian yang lalu, Allah Ta'ala ujikan Fir'aun itu dengan at-tufan, ribu melanda Mesir. Wal jarada, belalang mari serang. Toh belalang mari daripada mana, berjuta-juta mari. Al jarada wal qummala, pijak mari. Al-dhafari, apok katok penuh penah. Ada wadam dan darah. Cebok air nak minum, darah. Nak mandi, tubik darah. Ru ibaratkan ibaratkan buka paip, tubik darah. Darah sungguh. Memang bau darah, memang darah. Bertepik Fir'aun cari Musa. Wahai Musa, minta tolong Tuhanmu. Kalau mu boleh minta, kalau Tuhanmu boleh hilangkan semua ini, aku beriman dah. Tengok, sampai satu pihak dia mengaku dia serindah. Bila Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Ta'ala hilangkan semua musibah itu, bala itu, maka dia tetap tidak beriman, kembali kufur. Begitulah tuan-tuan, orang kafir lala ni pun boleh jadi mereka penuh sakit berat. Dalam sakit itu boleh jadi mereka mimpilah begini-begini menakutkan. Mereka dah bercita-cita kalau sembuh daripada sakit ini nak masuk Islam, nak cari agama yang sebenar. Tapi bila sembuh tak juga. Tu hak kafir. Hak Melayu, sakit aku segar demi aku nak pergi masjid dah, nak pergi masjid Lundai dah. Segar ni aku nak semaya dah, nak belajar semaya, nak belajar ngaji dah. Tu beri segar. Lopak apa ke mana tak sapa-sapa ke masjid. Lagu itulah pising manusia tuan-tuan. Allah Ta'ala beritahu dah, bila manusia berada di tengah lautan, mereka dipukul ombak gelombang di lambung sana sini, mereka berdoa dengan Allah Ta'ala sepenuh-penuh hati, wahai Allah, kalau Engkau selamatkan aku daripada gelombang lautan ini sampai ke darat, aku nak beriman, aku nak begini-begini, dah berjanji dengan Allah. Tetapi apabila Allah Ta'ala selamatkan dia sampai ke darat, jadi pelesik pula.
Tak ingat dah hak janji dia doa dengan Allah Ta'ala begini. Itulah dia sikap manusia, tuan. Maka Nabi memang nak tolong manusia. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadithi asafa. Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, boleh jadi mu ni berasa nak musnahkan diri. Mari cerita berasa nak musnahkan diri kerana kesan mereka itu tak mahu beriman padamu. Kalau kita tak ada kata nak kecewa, malah dah aku, boleh jadi Nabi telitah begitu. Jangan wahai Muhammad, jangan kamu mari telitah perasaan begitu, kerana orang tak sih beriman. Mu ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan sahaja. Ada Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran beberapa kali bahawa tugas Nabi ialah menyampaikan. Hak beri hidayahnya ialah Allah Ta'ala. Rasulullah sifat yang wajib bagi Rasul siddiq, amanah, tabligh itu menyampaikan risalah dari Allah. Soal dia mau nak berimeh tak saya berimeh itu serah pada Allah. Tapi bagi Rasulullah dah bersungguh-sungguh dah. Tuhan suruh pergi perang. Allah Ta'ala suruh berdakwah. Allah Ta'ala suruh berhijrah. Tinggal kampung halaman lah berapa. Kerana menjunjung perintah Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, orang yang nak beriman ni tak nanti belah mana. Orang yang tak si beriman ni, walaupun dia tengok keajaiban, tengok mulianya akhlak Rasulullah, dia tak akan beriman kalau dia sendiri tak si. Pendek kata, semua penduduk Mekah itu telah mengakui kehebatan Rasulullah. Sebagai contoh tuan-tuan, dikala mereka berbincang di Darun Nadwah, nak lagu mana tentang Muhammad ni, sebabnya Muhammad ini makin hari makin ramai sokongan dia. Nampak-nampaknya makin ramai ada orang terpengaruh dengan Muhammad ni, kata mereka. Lalu cadangan kata kita tangkap Muhammad ini. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Ingatlah wahai Muhammad, dikala orang kafir telah menjalankan perancangan mereka untuk memenjarakanmu. Mereka mencadangkan nak rigak Muhammad kurung dalam jara. Tasahui makan biar mati dalam jara. Mereka juga beri cadangan, dan daripada kalangan mereka juga kata tak boleh. Muhammad ni kita buah dalam jara pun dia boleh topik ni. Akhir ada orang mari tolong. Kenapa dia beri cadangan gitu? Sebab mereka dah kenal Muhammad ni belah mana orang. Cuma hati mereka tak si beriman. Kalau begitu kita bunuh dia. Yaqtuluk, kita bunuh Muhammad. Ataupun kita halau dia keluar daripada kampung kita ni. Kita gilepar dia pada pasir, biarnya makan dia burung, biar mati kering dia pada pasir. Lalu pendangan ini dibangkang juga. Muhammad ni boleh balik. Wagilah pada pasir, kalau letak di pula kau, dia boleh balik Muhammad ni. Bapa mereka bahas ni? Sebab mereka kenal siapa tu Muhammad. Sebab Nabi tak pergi besar lain, Nabi membesar di kota Mekah tu je. Daripada lahir, cuma masa kecil tu lah pergi dengan ibu susu Halimatus Sa'diyah ni, dengan Bani Sa'ad. Umur 6 tahun kelik ke Mekah semula. Duk ngetuk, tak lama duduk dengan pak saudara pula. Membesar situ tak nak kata gilai. Orang kampung memang kenal Muhammad ni kecil lagi. Abu Talib dia pera Nabi Muhammad yang kecil lagi, daripada zaman kanak-kanak lagi. Dan Abu Jahal pun begitu juga, Abu Lahab pun begitu juga, dan ramai lagi pemuka-pemuka Quraisy kenal Muhammad ni siapa dia orangnya. Orang yang paling mulia, paling baik, tak pernah marah kau kan.
Kenapa mereka memusuhi Nabi? Sebab saat ni mereka tidak mahu kebenaran. Mereka menolak kebenaran. Mereka sayangkan pangkat dan kedudukan. Baik, mereka takut hilang pengaruh dan macam-macam lagi lah nafsu. Kan nafsu mereka, kesombongan dan takabur mereka. Bukankah Nabi Muhammad ni bawa ajaran tak betul? Mereka akui bahkan ada mereka pergi dengar, curi-curi dengar Nabi ngaji, Nabi baca Quran dalam sembahyang tahajud, mereka pergi dengar, asyik mereka dengar. Lepas dengar tu lagu mana? Aku berasa apa supaya betul je. Jangan percaya. Deh. Dia saling beri amar pada mereka. Mu jangan mari esok jangan mari dengar. Apa-apa baca pergi dengar pula Nabi ngaji. Jumpa pula sesek dia. Mu mari pula mari ni. Malah janji dah tak usah mari. Malah esok tak usah mari. Kita janji tak usah mari malah esok. Malah esok pergi pula. Sebab tak puas dengar ni gapo dia Muhammad baca ni. Aku berasa betul. Mu jangan percaya Muhammad tu sihir, mu kena sihir dah tu. Jadi mereka ini awliya ba'dhum ba'd. Mereka menjadi saling menghasut antara satu sama lain supaya jangan percaya kepada ajaran Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah. Maka Nabi SAW hanya menyampaikan dakwah Islamiah. Nabi mengajak manusia supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Sesiapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka keuntungannya untuk diri dia sendiri. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang buat jahat, siapa yang kufur ingkar, maka dosanya, akibatnya kamu akan tanggung sendiri. Maka tuan-tuan, siapa dekat ayat ni, Nabi kita SAW menangis, menitiskan air mata. Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Setiap umat itu ada saksi masing-masing. Sebab itu tuan-tuan, Nabi Nuh kenal umat dia, Nabi Ibrahim kenal umat dia, Nabi Musa kenal umat dia, Nabi Isa pun kenal umat dia, Nabi kita pun kenal umat baginda. Antara tanda-tanda Nabi kenal umat baginda ialah min asari sujud ataupun min asaril wudu, daripada kesan-kesan wudu. Patutlah bila kita berwuduk dengan sempurna, sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, anggota wuduk ni nyala, cerah akhirat, bercahaya-cahaya. Kita duk basuh muka ni bercahaya. Nabi boleh cek ini umat aku. Muka bercahaya-cahaya, tangan bersapak siku ni bercahaya. Anggota wuduk dah cerah, nyala. Akhirat esok tuan-tuan, nak kepada cahaya. Lala ni pun nak ke cahaya ni. Salah kau mampu api tak elektrik, merasa pakai kelik belakang. Bapa kelik ni? Masjid gelap gelemak, aircon tak hidup, kipas tak musim. Dah panah berkuat, pakai kelik. Tak mari. Bapa? Blackout. Tak siduk ala gelap lah mana. Nak naik motosikal, nak ke lapu. Apa tak lagi bawa kereta di lebuh raya, nak ke lapu. Maka begitulah kita tuan-tuan dalam kubur nak ke cahaya. Dalam kubur tak ada lapu lain, tak boleh masuk ceduk dalam kubur. Tak boleh masuk lapu picik. Tak ada. Dalam kubur ni gelap gelemak, melainkan cahayanya ialah amal-amal salih ni mari sebagai cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Wahai Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala sempurnakan cahaya. Jangan padamlah cahaya ni, jangan malaplah cahaya ni. Minta dengan Allah Ta'ala biar sempurna, cerah molek.
Bapa nu nak niti titia sirak tu gelak gelemak tu. Api neraka cerah. Api neraka gelak tu panas, hitam lagi panas. Api neraka tu bergulung-gulung, panas, hitam. Api itu hitam. Bukan asap hitam, api itu hitam. Allah gelak gelemak dasar neraka ni, gelak lagi, panas lagi, ya Allah. Seksa gelak ni tuan-tuan. Kita duduk tengah rumah kita tidur sedar-sedar tu gelak gelemak. Semua pada api, malam gelak. Seksa. Nak pergi dapur, nak pergi cari mecih api. Sepak meja dah, sepak kursi dah. Sepak gelah lah tak tengah jalan. Gelegai kau tepuh. Teratuk sini. Nak pergi dap. Padahal rumah kita tahu dah pelan, kita je buat pelan. Kita susun perabuk tapi dia main gelak, sepak juga. Rebah guli batin. Apa tu? Gelak. Kita boleh gambar di rumah kita, pejam mata pun tahu dapur kau ni, bilik kau ni, bilik anak sini, bilik air sini. Tapi kalau gelak tak pasal apa tak boleh pergi. Apa tak lagi nak pergi ke akhirat yang tak siapa pernah pergi lagi. Di alam barzah tak siapa pernah pergi lagi. Hak pergi pun tak pernah balik main royak kita. Dengan Nabi dia berayak begini. Maka nak ke cahaya tuan-tuan. Maka cahaya ni amal soleh ni cahaya. Amal soleh kita dah buat ni cahaya. Kalau amal soleh ni jadi kerja Allah Ta'ala terima, cerah dah. Kalau kita buat amalan ni kerana riak, kerana ujub berapa, maka gelak gelemak juga, Allah Ta'ala tak terima, tidak jadi cahaya. Baik tuan-tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah. Nabi SAW menangis kerana Nabi bimbang takut tak boleh tolong umat ini. Pernah salah seorang isteri baginda SAW bertanya, ya Rasulullah, setelah Nabi tanya dia, mintalah kepadaku apa yang kamu nak. Isteri dia kata, ya Rasulullah, hamba tidak nak lain, hamba nak menemani Rasulullah hingga ke syurga. Hamba nak bersama-sama dengan Rasulullah di syurga nanti. Jika demikian permintaan kamu, mu tolonglah aku. Bagaimana Rasulullah saya boleh tolong Rasulullah? Kamu tolong aku perbanyakkan sujud. Tolong perbanyakkan sujud, maknanya banyak maya sunat. Hak maya fardu tu maya belakang dah, hak sunat tu buat banyak sikit. Hak qabliyah, ba'diyah, maya duhanya, apa tahajudnya, witirnya buat biar banyak. Banyak sujud di sini maya sunat lah. Bak sujud tak kalu. Tak boleh nak talih nak pakai mata-mata sujud, tak, dia kena maksudnya semaya sunat. Cuma sujud ni apa dia? Sujud syukur boleh, sujud tilawah boleh. Kalau tak pasal-pasal nak sujud, tak boleh juga. Dia kena ada tujuan gapo dia sujud. Pas pula kena ada wudu, kena sujud arah kiblat je. Tak nak tay kono walah kon naik pun sujud juga, itu haram. Luar pendek sujud juga haram, berdosa. Kena tutup aurat, kitanya bersih. Tempat sujud pula bersih. Niatnya apa dia? Niatnya sujud tilawah, alhamdulillah boleh. Sujud apa dia? Sujud syukur boleh. Tapi kalau tak pasal-pasal sujud. Ada orang lepas semaya, assalamualaikum, berak sujud ke apa tu? Dia nak bangun kita, sujud ke apa? Kena ada niat tu, bukan pasal-pasal sujud. Kalau tak ada wuduk nak sujud, itu hukum haram. Baik, nak cerita di sinilah perbanyakkan sujud, maknanya semaya sunat tu banyak. Tambah-tambah kita lah ketua ni tuan-tuan, notis banyak dah kita ni nak pergi jumpa Tuhan kita. Berbanyakkanlah kita sujud pada Allah Ta'ala. Sujud juga lama lah sikit, maya sunat. Kalau tu imam pesin dia dah tak lama sangat sebab makmum ni berbagai-bagai.
Dah ada hok lorak, ada hok tali sujud lama jadi pena mari betai kamar lah berapa. Maka tu imam padan dengan tasbih 3 kali cukup. Hok nak lama mana? Mai sunat. Mai sunat rumah kita nak seorang diri lah boleh lama. Biar tenang sikit hati kita ni. Sebab mengikut kajian sains pun semasa sujud ni fikiran kita paling tenang sekali. Tuan-tuan tengok dalam kajian sains solat. Tempat yang paling tenang sekali dalam solat ialah masa sujud. Sebut zikir dengan penuh ikhlas, dengan penuh khusyuk. Di kala itu paling stabil, jantung paling stabil. Aliran darah paling stabil. Fikiran paling stabil. Semasa sujud. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini ialah sunat kita dengar baca orang. Walaupun kita pandai dah ngaji. Kau nak kira Rasulullah lah paling tepat sekali bacaan. Mana ada orang lebih tepat lagi daripada Rasulullah? Orang yang paling pasti sekali sebut bahasa dad, mai sebut makhraj dad ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenali sebagai bahasa Arab. Lughatul Arab itu lughatul dad. Lughatul dad, bahasa yang satu-satunya ada huruf dad, ada makhraj dad. Dad. Huruf Melayu kita Rumi tak ada dad. Di ada di, tak suka panggil dad. Di DH. Nak kata nak letak lidah mana tu? Bahasa Cina ke Jepun ke tak ada makhraj dad gitu. Bahasa Arab je ada. Sebab itulah panggil bahasa Arab itu juga digelar sebagai lughatul dad. Bahasa yang satu-satunya ada huruf dad, makhraj dia situ. Maka Nabi paling tepat sebutan. Bacaan Al-Qurannya, percakapannya, Rasulullahnya. Bagaimana hadis itulah? Orang tak boleh takwil, tak boleh kata nak kritik bahasa Rasulullah. Walaupun kita kata Rasulullah tak ngaji dengan siapa-siapa, Rasulullah tak belajar dengan siapa-siapa, tapi kata-kata Rasulullah penuh dengan hikmah. Rasulullah seorang yang sangat bijaksana. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya Ibni Mas'ud baca Quran kepada baginda. Ibni Mas'ud tanya juga, ya Rasulullah, Quran ini turun pada baginda. Sepatutnya tuan baca kepada kami ataupun tuanlah lebih berhak baca kepada kami? Dan kata silalah baca, saya ingin mendengar daripada. Kita boleh ambil istifadah ataupun mafhum. Ialah kalau kita baca Quran betul dah pun, biarlah kita ada rendah diri. Dia kata tak kena tu, aku lebih penuhlah kita penuh. Nak ajar kitanya, Nabi nak didik kita supaya kita ni dengar baca orang. Dan bila kita dengar baca orang ni, pertama sekali kita boleh menghayati bacaan dia. Yang kedua, kalau dia ada silap, kita perasan. Sebab itulah bila kita ngaji ramai-ramai ataupun kita panggil kita duk tadarus Al-Quran, ada salah. Ambo duk ngaji Quran ni pun bila baca ramai-ramai, ada juga orang tegur. Tok guru Quran pun duk ngaji, ada juga kena tegur. Padahal tok guru Quran belakang dah, tapi kena tegur juga. Itulah kelebihan kita tadarus. Ataupun kita baca, ada orang dengar, orang baca, kita dengar. Salah seorang saya orang Terengganu, satu hari dia jadi imam maya jemaah. Dia baca fa iza faragta fansab wa ila rabbika faghrab. Sudah maya mau kata Syekh, cuba baca sekali lagi surah tadi, Alam Nashrah. Dia baca-baca ngelas sekali, fa iza faragta fansab wa ila rabbika faghrab.
Farghab ka farghab ka ataupun farghab ka farghab. Anda baca kan tadi? Anta baca fa iza faragta fansab wa ila rabbika faghrab. Dia pemula berasa ragu hungar agama Quran balik-balik. Allah, Masya Allah, dia kata rupa-rupanya selama ni duk ngaji, duk jadi imam, kau terawih, kau gapo, kau duk baca lagu, tak ada siapa tegur. Farghab. Hak betulnya farghab. Dia pergi baca farghab. Tak pasti. Tapi bila ada rakan dengan, gitu juga kita. Tu kelebihan bila kita dengar orang baca Quran, kita dengar kalau dia betul, kita boleh tiru dia. Bila ada silap kita mari lalu. Dan kelebihan Al-Quran ini kita berani tegur. Walaupun dia ni siapalah, dia ni orang hebat ngaji agama ke, dia ni seorang ada autoriti ke, tapi kalau salah kita boleh tegur, berasa nak tegur, berasa berani tegur sebab salah tu. Kalau bab lain tak berani nak tegur, tapi kalau bab Quran berasa nak tegur bila dia baca silap. Itulah hebatnya Al-Quran Karim. Dan orang pun tak marah bila kita nak betul Quran, orang terima kasih baru. Kalau dia bab lain dia ada hujah, dia ada pandangan masing-masing, tapi bab Quran ni tak boleh nak ogeh dah. Kalau baris silap, memang dia kena akui silap. Tebal nipis ke, panjang pendek ke, itu kaedah tak nak dipertikai. Jadi Nabi gitu je hadisnya orang ni, tetapi rupa-rupanya Nabi nak royak gitu rupa-rupanya. Walaupun kita ni pandai, walaupun kita ni besok duk ngaji sokma, kita kena dengar juga orang ngaji boleh pahala serupa aja. Boleh pahala serupa aja. Memang Rasulullah tepat dah, bukan nak kait pada Rasulullah, tapi nak orang yang serma. Nabi nak beritahu pada semua umat baginda, kamu kalau kamu pandang ngaji dah Quran pun, kamu kena dengar juga baca orang. Rasulullah nak ajar kita situ. Sebabnya bila kita dengar baca rakan kita, supaya saat ni lah, kita boleh menghayati bacaan dia, dan kita boleh tiru sebutan makhraj dia kalau betul tepat molek. Kalau ada kesilapan kita boleh kesan selalu. Subhanallah. Dan yang ketiga ialah pengajaran daripada hadis ini ialah bila kita dengar ayat Quran, kita kena menginsafi. Orang panggil kena tadabbur. Makna bukan setengah bukan sekadar sedap demo ngaji bak baca demo, bukan sekadar tu. Kita kena hayati ayat gapo. Tu baca apa ni Allah Taala royak dalam Quran tu, pasal neraka, royak pasal syurga, royak pasal akhirat begini. Biar kita hayati. Sebab dalam Quran ada semuanya betul berlaku, tak ada salah. Apa yang Allah Ta'ala beritahu tu semuanya benar akan berlaku. Maka kita kena berasa takut, berasa gerung bila kita dengar ayat-ayat Allah Ta'ala ni, biar berasa gemetar hati. Sebab Allah Ta'ala dah beritahu, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin yang sebenar ialah apabila diperingati akan dia akan nama Allah, disebut Allah, disebut zikir Allah Ta'ala kepada dia, gemetar hati. Iza zukirallah, diperingatkan. Diperingat sama ada dia zikir ke Tuhan sendiri ke, ataupun dia diperingatkan supaya beriman bertakwa pada Allah, maka gemetar hati dia, takut dia kepada Allah Ta'ala. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada dia,
zadatuhum imana, bertambah-tambah iman. Iman makin bertambah jika baca Quran, bila baca Quran. Bukan kata makin lara hanyut dah dengar lagu saja, tak. Dengar Quran itu adalah untuk menghayati Tuhan raya gapo makna. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, beberapa pengajaran yang dapat kita kupas daripada hadis ini, mudah-mudahan dapat kita menghayatinya. Lepas daripada ini kita perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan semaya sunat dah. Kena berazam dah kita, dan kita kena buatlah. Kadang-kadang kita gak maya witir gak boleh puasa. Boleh puasa baru ni tak witir mana dah? Tak ada tarawih, tak ada witir. Padahal witir nak malam ada. Ada. Nak nanti jemaah nak baru nak buat. Kalau sore-sore di rumah, sore-sore diri di rumah pakai tak buat. Maka kita berazam, kita kena buat dah. Kita kena minta pertolongan Allah Ta'ala biar kita boleh gandakan amal-amal soleh kita, khususnya maya sunat yang baca Quran ke apa ni, kena perbanyakkan bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, itulah dapat menyampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan muniran wa tawfiqan hasanan wa taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon padamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Hindarilah kami daripada ilmu yang tidak berfaedah ya Allah, ilmu yang sia-sia. Jauhilah kami daripada ilmu yang tidak berguna ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hati yang khusyuk dalam sembahyang, dalam baca Quran, dalam berzikir padamu ya Allah. Bantulah kami supaya kami dapat khusyuk dalam amal ibadah ya Allah. Wa qalban khashi'a wa wajhan muniran wa tawfiqan hasanan wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.